Kementerian Kerja Raya mengalu-alukan perkembangan teknologi dan inovasi bahan binaan yang boleh meningkatkan kualiti pembinaan jalan raya. Menterinya Datuk Insinyur Shahilmi Yahya berkata ia merupakan usaha kerajaan untuk memastikan bekalan bahan binaan dapat diperolehi dan mencukupi jika diperlukan kelak. Ini khususnya dalam menangani isu kekurangan bekalan bitumen dan batu selain sumber tenaga kerja yang mungkin perlu ditambah dari semasa ke semasa. Jadi memang kita menggalakkan inisiatif dari pihak-pihak lain untuk membekalkan bitumen apabila diperlukan kelak. Tapi yang paling penting kita ingin memastikan bahawa bitumen yang disuplaikan itu adalah bitumen yang mematuhi piawaian yang ditetapkan. Manakala batu pula kerana ada beberapa kawasan di Sabah yang batunya tidak menepati spesifikasi yang diperlukan. Datuk Shahilmi ditemui media selepas menyaksikan Majlis Pelancaran Produk Bitumen, Coal Premix dan Aspal Button dan Majlis menandatangani Memorandum Persefahaman antara North Borneo Bitumen Senjan Berhad dan PT Putindo Bentek. Beliau yakin inisiatif ini akan memudahkan kerja-kerja pembinaan jalan raya pada masa hadapan sekaligus mentransformasikan sektor pembinaan. Nasib 511 mangsa kebakaran di Kampung Cempaka Likas terus mendapat perhatian daripada pelbagai pihak bagi meringankan beban mereka. Tidak ketinggalan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS melalui bahagian zakat dan fitrah Perbadanan Baitumal Negeri Sabah dan Gabungan Rakyat Sabah GRS Dun Darau. Setiap ketua isi rumah KIR mangsa kebakaran menerima bantuan kewangan RM1,400 iaitu RM1,000 sumbangan bahagian zakat dan fitrah MUIS, sementara Perbadanan Baitul Mal dan GRS Dun Darau masing-masing menyumbang RM200 bagi setiap KIR. Sumbangan disampaikan Exco Pendidikan dan Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif kepada 91 KIR mangsa kebakaran di Pusat Pemindahan Sementara PPS Likas dan PPS Damai. Datuk Dr. Muhammad Arifin berkata bantuan kewangan ini bagi meringankan beban mangsa kebakaran, terutama mereka yang menjalani ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan. Dalam pada itu, beliau berkata usaha dijalankan bagi mengenal pasti kanak-kanak mangsa kebakaran yang memerlukan bantuan pembelajaran. Saya minta daripada Ketua Kampung dan JKK mana anak-anak yang memerlukan bantuan tersebut dan kita akan bantu melalui tabung pendidikan negeri Sabah. Dan seperti biasa kita akan bantu mereka menjalani pembelajaran mereka. Sementara itu, permintaan mangsa kebakaran di Kampung Cempaka Likas supaya dibenarkan tinggal di Pusat Pemindahan Sementara PPS Likas sehingga mendapat tempat tinggal akan dibawa kepada kerajaan negeri. Pengarah Pejabat Perhubungan Parlimen Sepanggar Ahsim Jamat berkata permintaan itu telah dimaklumkan kepada Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sakmud untuk tindakan lanjut. Asim berkata Datuk Mustafa akan membawa perkara tersebut ke pengetahuan kerajaan negeri untuk dipertimbang memandangkan tempoh penempatan mangsa di PPS akan berakhir hari ini. Cuma keperluan yang sangat mendesak sebenarnya, mereka rata-ratanya dalam keadaan trauma dan masih lagi tidak memperolehi tempat untuk mereka berpindah selepas ini, dan itu adalah keperluan yang sangat mereka perlukan, iaitu keperluan untuk dilanjutkan tinggal sementara di sini sehingga dapat tempat lain untuk berpindah. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas penyerahan sumbangan kewangan kepada mangsa kebakaran di PPS Likas mewakili Datuk Mustafa. Menurutnya, keadaan mendesak di bulan puasa dan perayaan hari raya yang akan menjelang turut menyukarkan mangsa terjejas mencari penempatan dalam tempoh yang singkat. Beliau berharap sumbangan ini dapat membantu meringankan beban mangsa kebakaran terutama dalam menjalani cabaran di bulan Ramadan.
Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail selamat berangkat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA bagi mengetuai lawatan Kerajaan Perlis ke Sabah Experbah 2025. Program lawatan tahunan itu bertujuan untuk memberi sokongan institusi raja serta negeri Perlis dengan memberikan sumbangan sempena bulan Ramadan untuk meningkatkan moral dan semangat pasukan keselamatan di perbatasan. Sepanjang berada di Sabah, Tuanku Syed Faizuddin dan rombongan dari Perlis akan melaksanakan tugas-tugas amal bersama rakyat Sabah melalui beberapa program tanggungjawab sosial koperasi CSR di beberapa lokasi terpilih. Pelaksanaan Experbah juga secara tidak langsung memberi pendedahan pelaksanaan serta cabaran tugas pasukan keselamatan di sempadan perairan negara kepada ketua-ketua jabatan dan agensi serta badan swasta yang menyertai lawatan ini. Lawatan pertama Tuanku Syed Faizuddin ke Sabah bermula di Kem Teluk Sepanggar, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM untuk merasmikan dan memberikan sumbangan kepada Masjid Ibnu Battuta. Baginda kemudiannya menaiki kapal KM Arau iaitu kapal terbesar dimiliki Maritim Malaysia di Sabah. Tuanku Syed Faizuddin dan rombongan seterusnya berangkat ke Rumah Anak Yatim Nur Taqwa Kota Belud bagi menyampaikan sumbangan. Pilihan Raya Umum PRU Dewan Undangan Negeri DUN Sabah ke-17 yang dijangka diadakan pada birbila masa tahun ini adalah satu fasa penting bagi memastikan Sabah terus berada di landasan politik yang stabil dan kukuh. Pemangku Presiden Parti Bersatu Sabah PBS, Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam berkata, sebagai salah satu tonggak utama Gabungan Rakyat Sabah GRS, PBS akan terus berpegang teguh kepada prinsip memperjuang hak rakyat dan menjaga kepentingan negeri ini. Datuk Dr. Joaquim menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis sambutan ulang tahun PBS ke-40 di Kota Kinabalu. We are already 40 years old. Dalam perjuangan kita pernah menjadi kerajaan, turun menjadi pembangkang, kita bergabung dengan parti-parti yang lain dalam kerajaan dan menjadi pembangkang lagi sekejap. Dan namun sekarang kita sudah menjadi sebahagian daripada kerajaan bersama-sama dengan Parti Gabungan Rakyat Sabah ataupun GRS. Beliau turut menyeru setiap ahlinya bekerja keras memperkasa parti itu dengan semangat kebersamaan dan perpaduan. Salah satu keutamaan dalam persiapan PRU DUN Sabah kali ini adalah memastikan kerjasama antara parti-parti dalam GRS terus erat dan mantap. Beliau percaya bahawa kesepakatan dalaman amat penting bagi menghadapi cabaran luar. Dalam pada itu, Datuk Dr. Joaquim mengalu-alukan penyertaan golongan profesional, ahli akademik dan mereka yang berpengalaman agar parti itu mempunyai suara lebih lantang dan proaktif. Pusat Bandaraya Lufthansa LCC, syarikat franchise agensi pelancongan global berpangkalan di Frankfurt, Jerman, dijangka membawa 45 agensi pelancongannya ke Sabah Mei depan. Ia bersempena mesyuarat serantau Asia Pasifik yang berlangsung di Kota Kinabalu. Hasrat LCC itu disuarakan pengarah urusannya Heiko Briggs dan pengarah kanan pembangunan perniagaan Andrej Skraba kepada pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Johnston Bangkuai semasa pertemuan mereka di Bursa Pelancongan Antarabangsa ITB Berlin. Datuk Johnston dalam kenyataannya memberitahu Briggs dan Skraba kagum terhadap keindahan alam semula jadi, budaya dan kepelbagaian hidupan liar dalam lawatan mereka ke Sabah sebelum ini. Mereka turut meminta Lembaga Pelancongan Sabah membuat pembentangan mengenai tarikan di Sabah terutamanya alam semula jadi dan pelancongan komuniti semasa mesyuarat wilayah LCC. Dalam pertemuan ini, Datuk Johnston mencadangkan LCC mempertimbang Kota Kinabalu sebagai tuan rumah berpotensi untuk Perhimpunan Agung LCC yang mengumpulkan lebih 500 usahawan, peneraju industri dan pemikir global. Baik, saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka.